Berjalan bermusafirlah, melihat keagungan Allah. Meninjau menitilah rahsia ciptaan Allah. Ziarahilah makam kekasih Allah, kenangilah Rasulullah. Bangunkan jiwa jihad Islami, semangat syuhada ilahi. Marilah bermusafir, laksanakan tuntutan jiwa. Bermusafir, perjalanan, luaskan pandangan saudara. Bermusafir, perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT kerana hari ini kita bersama-sama dengan TV Pak Haji. Kita berada hari ini di puncak Gunung Jerai, 960 meter daripada paras laut. Hampir-hampir 1000 meter ya, Masya Allah, Masya Allah. Jadi oleh sebab itu maka hari ini ada banyak yang cantik-cantik, yang aneh-aneh yang kita pelajari dalam ilmu herba. Sebelum itu Pak Haji nak bawa kita menyaksikan keindahan bunga Tiger Orchid ya, yang mana yang sangat menarik ni. Cuba tengok ni, Tiger Orchid. Allahu Akbar ya. Dengan pokok Tiger Orchid ni bukan mudah dia nak berbunga, tapi Masya Allah di musim ni dia boleh berbunga. Dan boleh kita bawa satu kunjungan khas untuk melihat bagaimana Tiger Orchid ni berbunga. Cuba kita tengok deretan ni dapat kita lihat bunga-bunga yang cantik dan sebagainya. Dan orchid ni kalau di sebelah bawah, apakah dia akan keluar bunga ya? Kalau di sebelah bawah maksudnya bukan ketinggian hampir 1000 meter, boleh berbunga juga, tapi dengan syarat kena gunakan POC, insya-Allah ya. Kalau kita gunakan POC dalam 2 minggu sekali kita gunakan, dia akan keluarkan bunga macam ni juga. Dan bunga ni memang tahan ya, biasanya tahan berbulan-bulan kita dapat lihat. Dan kecantikannya berbatik pula. Kita dapat kita tengok satu spesies ya. Kita boleh tengok sini, sangat-sangat cantik ya. Kalau bagi saya ini salah satu daripada destinasi pelancongan yang sangat baik. Kalau di Jerai Hill ini membuat satu konsep pelancongan, Masya Allah ya. Dalam satu pokok ni, kalau tak salah Pak Haji nampak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dan ada hampir 20 ya, 20 dalam satu rumpun ini mengeluarkan dia punya bunga yang begini cantik dan sebagainya. Mari kita tengok lagi di bahagian depan sini. Di depan sini. Ya, ini juga Masya Allah ya. Ini dia. Walaupun pohon-pohonnya itu kita tengok tak berapa besar, tapi dia mengeluarkan bunga yang lebih besar lagi daripada pokoknya, lebih tinggi lagi daripada pokoknya. Masya Allah ya. Baik, apapun ya yang sebenarnya yang Pak Haji nak ceritakan bukan hanya berhenti pada bunga Tiger Orchid ni, tetapi nak tunjuk itu itu pohon yang kita tengok itu. Pohon yang kita tengok itu, itulah yang disebut sebagai pokok Senna. Pokok Senna yang selalu kita sebutkan Senna, Senna wasannut. Itu di antaranya. Senna ni spesies daunnya kecil. Yang spesies yang besar-besar itu selalunya di India, di Mesir, selalunya di Turki yang daun besar. Tapi kalau yang ada sini daunnya kecil-kecil. Namun begitu masih lagi dia mempunyai kesan laxatif. Senna ini salah satu daripada herba yang kita gunakan di dalam pelawas. Sebab apa? Kalau kita buat kolam cleansing, salah satu syaratnya ialah dengan menggunakan dia punya pelawas. Pelawas itu kena masukkan daripada daun senna. Daun senna ini mungkin kalau kita dapat lihat begitu banyak sekali di atas kawasan Gunung Jerai ini. Namun begitu kita tak boleh ambil begitu banyak daun senna ini, dia akan menyebabkan masalah di usus tersebut ya, iritasi dan sebagainya. Dia harus dicampur dengan herba-herba yang lain. Cuma kalau dalam
pengubatan Pak Haji ya, selalunya kita campurkan dengan beberapa akar sembelit. Akar sembelit itu adalah sejenis daripada bajakah juga, tetapi daripada kecil, akar kecil ya. Kalau bajakahnya yang selalunya Pak Haji lihat kan dekat Kalimantan tu besar-besar, tapi ini tidak, ini kecil-kecil. Itu juga digunakan di dalam pelawas, Masya Allah ya, untuk memperbaiki usus dan sebagainya. Dan kalau kita lihat dekat sini ya, pohon-pohonnya begitu, kalau kita tengok di situ pun masih ada banyak ya dekat situ. Dan salah satu yang kita kena ingat bahawa sebaik-baiknya kalau kita nak gunakan daun sena ni, kita goreng dulu, sangrai tanpa minyak lah. Kita sangrai, kita rendahkan dulu sampai kita dapat daun itu sudah mula nampak agak sikit nak masak ke kuning-kuningan, lalu kita buat serbuk. Itu yang kita ambil, lalu dicampur lagi dengan herba-herba yang lain. Masya Allah. Jadi oleh sebab itulah maka Pak Haji nak sebutkan bagaimana khazanah dalam hutan ini, ada 1230 spesies tanaman ubatan ini, bagaimana dianya digunakan dengan begitu baik. Dan kalau kita tengok di sebelah ni pula, mungkin kita dapat kita lihat ialah daripada pokok Melastoma malabatricum itu, iaitu daun senduduk yang jenis ini. Kita tengok dia bagaimana bunganya berwarna ungu ya, yang sangat cantik sekali. Daripada gambaran bunganya itu sudah cukup memberikan kepada kita bahawa ini adalah merupakan bukan hanya cantik di mata tetapi untuk kesihatan. Jadi itu adalah antaranya. Jadi pada musim ini kita tengok pokok-pokok dah mula mengeluarkan bunga-bunga yang cantik, khususnya untuk dijadikan sebagai tempat kunjungan lawatan wisata ini. Masya Allah, Masya Allah. Jadi alhamdulillah, mari bersama dengan Pak Haji kita tengok lagi di depan. Ini mungkin boleh difokuskan. Mungkin ini boleh difokuskan dengan lebih dekat lagi, iaitu daripada pokok sena ya. Daunnya yang kecil sikit. Itu boleh kita fokuskan. Ini juga boleh kita fokuskan daripada daun senduduk ya. InsyaAllah ya, yang bunganya sangat cantik sekali. Dan apa yang boleh nak sebutkan, bahawa bunga ni sebenarnya memang bagus untuk peternakan keluluk ya. Kalau kita nak buat peternakan keluluk, kita perlukan bunga yang banyak. Bunga yang banyak ni boleh kita dapati dia daripada pokok-pokok yang mempunyai kesan bunga. Ada juga pokok jambu yang khususnya yang ada bunga ya, yang ada bunga. Yang khusus dia ada bunga saja. Dia ada pokok jambu yang tidak ada buah tapi ada bunga. Jadi itu di antaranya. Dan cuba kita lihat itu pokok bunga yang dipanggil subang nenek ya, yang warna kuning itu. Itu digunakan juga untuk sakit gigi dan juga sebagainya. Digunakan. Itu kalau kita dapat lihat di atas itu adalah sejenis daripada cemara ataupun pokok pine ya, ataupun dipanggil juga pinus. Yang ini yang mempunyai buah yang besar-besar tu, bunga yang besar-besar itu, yang dipanggil orang dengan nenas batu. Yang ini kebanyakan yang Pak Haji pernah lihat yang besar-besar betul, yang banyak ialah di Istanbul lah, yang paling banyak. Tapi kat sini pun memang ada nenas batu itu tersebut, kita gunakan dia, ataupun bunga pine itu, bunga pinus itu kita gunakan dia untuk menghilangkan asma ya. Nanti kita jumpa bunganya, nanti Pak Haji akan tunjuk dia punya bunganya. Mungkin kita ada lihat ada bunganya yang ada gugur tadi, ada yang kecil bunganya. Minta GM, mana dia bunga pinus. Ini ada yang gugur tadi. Itu dia pokoknya. Bukan ke semua jenis ya. Ini ada jenis ini. Ini jenis ini. Kita tengok macam ni. Ini agak kecil sikit lah, tapi yang besar. Jadi kita gunakan buah pinus ini, rendamkan dalam air sampai dia mengucuk begitu. Minum airnya tu untuk penyakit asma, untuk paru-paru. Ini duanya sebagainya. Namun begitu dia juga digunakan untuk membuat narkoba ya. Narkoba di mana batangnya itu dijadikan herba sauna untuk orang yang ada narkoba, menghilangkan kecanduan daripada dadah. Ini menghilangkan orang kata kerinduan ataupun
ketagihan dalam mengambil dadah tersebut. Jadi itu adalah di antaranya. Ini dia buah dia. Buah dia ini sangat baik juga. Kita gunakan juga selain pada asma, ya kita gunakan juga ini untuk tujuan memecahkan batu karang juga dimasuk. Biasanya kalau Pak Haji tengok di rumah orang ada dibuat sebagai bunga perhiasan dan sebagainya, kerana dia sudah tak perlu diawet lagi, dia memang punya kecantikan yang sebegini. Namun begitu, kalau kita nak jadikan dia sebagai ubat, kita cari yang besar sikit lagi, yang besar ada. Inilah jenis dia. Cuba kita tengok. Kalau kita tengok daripada bentuk daunnya agak sikit berbeza. Kalau boleh kita lihat di sebelah sana, itu pun cemara juga, tapi daunnya halus-halus, ya, daun halus-halus. Cuba kita memperbandingkan di antara pokok sebelah tu. Itu pokok sebelah tu, cuba kita lihat daunnya agak sikit berkelompok-kelompok, ya, hitam, gelap. Dan kalau yang ni halus-halus, yang tu bukan, ya. Yang ini jenis ini. Dan dipahamkan, ya, dalam penelitian bahawa bahtera Nabi Allah Nuh alaihi salam ini telah menggunakan daripada kayu pine, ya, menggunakan kayu pinus ini, bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Jadi ada setengah orang kata bahtera Nabi Nuh itu dibuat daripada kayu koka lah, itu semua tidak benar. Itu hanya nak menjual dia punya biji koka tersebut. Pinus lah kayu yang membuat bahtera Nabi Nuh itu daripada pinus. Ini telah pun disahkan oleh bahagian-bahagian penelitian, ya, adanya kita tengok di Turki dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu daripada herbanya, dan ini dia buahnya, ya, jenis itu, dan ini buahnya, ya. Masya Allah. Mari kita lihat lagi di depan sini. Kita lihat di depan sini lagi ada lagi beberapa jenis lagi, ya. Ramah-ramah yang cantik di Gunung Jerai ini. Di Gunung Jerai ini kita okey, boleh kita tengok buah-buahnya lagi. Kita lihat daripada puncak Gunung Jerai ini, boleh dilihat daripada atas sini gambaran, ya, gambaran daripada Gunung Jerai. Di bawah sana nampak, sebenarnya kalau kita tak ada kabus ni, boleh nampak dia punya air laut lagi, dan juga bendang, ya. Kawasan bendang di kawasan Yan ini, kawasan bendang yang menghasilkan hasil yang juga cukup baik, ya, kawasan ini, insya-Allah. Penanaman daripada pokok sena, pokok sena, tapi ada yang mati dah, kita tengok tu. Namun pokok sena ni walaupun dia mati di musim kering, tapi bila hujan datang dia akan tumbuh dan dia akan hidup kembali hutannya. InsyaAllah ini yang Pak Haji tahu lah, sejak daripada usia Pak Haji 20-an, 23 dulu pernah naik ke gunung ini, sampai sekarang dah 40 tahun dah kita lihat duk macam ni saja, tidak pernah kurang, ya. Ini termasuk hutan simpanan yang disimpan khazanahnya. Itu insya-Allah. Ini dia pokok yang paling rendah sekali kita dapat lihat, daun sena. Ini kita dapat pegang daun sena. Mungkin boleh fokuskan sikit daun sena itu. Ini dia daun sena, tapi kecil-kecil, ya, kalau bandingkan dengan yang lain. Ada di Gunung Jerai saja. Di sini
harimau yang digunakan tujuan ni katanya nak menakut-nakutkan harimau dalam hutan. Monyet lah. Menakutkan monyet dan sebagainya. Jadi entahlah. Ini yang Pak Haji lihat monyet tadi yang naik atasnya. Gigit-gigitnya. Inilah. Masya Allah. Kadang-kadang manusia ni dia berbuat sesuatu yang dia percaya. Jadi Masya Allah. Ya. Satu herba yang boleh kita lihat pokok terung Belanda ataupun kokak ya, ataupun rimbang juga dikatakan orang. Wah, ini dapat kita ambil ni. Wah, ini kita rebus untuk ubat mata ubat mata. Buah ni kita rebus sampai dia agak lembut, kita makan buahnya untuk mata. Dan ini juga digunakan untuk ubat cacing. Kalau kita ambil ubat cacing ya, anak-anak yang ada banyak cacing, kita boleh gunakan ini buah ni untuk kita rebus. Akarnya juga boleh digunakan. Jadi masalah cacing ini ataupun masalah daripada nematod ini, parasit ini, kita dapat gunakan daripada pengobatan buah rimbang ini. Buah rimbang untuk kakak ya, juga dipanggil orang. Ataupun yang inilah, apa juga dipanggil orang, wallahu alam. Ini kalau kat Malaysia dipanggil terung Belanda ya, terung Belanda. Jadi ini digunakan sangat baik untuk mata, minus, plus dan sebagainya. Itu dia antaranya. Kalau kita nak tengok itu dia punya batang kayu daripada daun sena tadi. Mungkin kalau tadi kita dapat lihat daunnya saja, tadi itu adalah batang. Jadi kalau kita belajar tentang ilmu herba, kita bukan hanya meneliti daunnya saja, tapi kita juga kena lihat bagaimana pohon tersebut. Kalau ini, pokok ni ada duri misalnya. Itu adalah salah satu ciri makroskopik, yang mana dia mempunyai ciri khas di dalam suatu pengenalan herba. Jadi itulah yang Pak Haji nak sebutkan. Satu lagi herba yang kita jumpa ialah Lantana sativa. Lantana sativa ini daunnya itu digunakan untuk ubat patah ataupun untuk dijadikan sebagai barut wanita bersalin. Ya, daun itu kita boleh keringkan dijadikan herba ya. Untuk sakit perut juga boleh gunakan ni. Jadi memang kalau kita tahulah tentang pokok Lantana sativa ni, nescaya kita banyak nak gunakannya. Dia juga sama untuk masalah angin, masalah urat, sendi dan sebagainya, menggunakannya. Ya, boleh juga daunnya itu diambil, direndam ke dalam minyak zaitun, dan minyak itu dibuat untuk menyapu perut ya. Itu di antaranya. Itu dia pokok raya putih. Mungkin daripada sini boleh nampak pokok raya putih. Pokok raya putih ini adalah salah satu herba untuk dua penyakit yang utama. Yang pertama, keputihan. Yang kedua, dia juga digunakan untuk ubat leukemia dan prostat. Ini adalah antaranya. Kalau daunnya memang kita tak nafikan, iaitu kita kompres di kepala, khususnya untuk menyejukkan kepala dan juga sebagainya. InsyaAllah.
Okey. Ini kita duduk di bawah pokok ficus ya, fikus ya, banyak jenis fikus, dan ini adalah salah satu fikusnya. Fikus yang kita guna fikus kalikarpa untuk buat buah hasil. Ini orang panggil pokok beringin ya, pokok beringin. Pokok jawi pokok jawi juga dipanggil di tempat ini. Selalunya digunakan, selalunya orang kata kalau kita duduk di bawah pokok ni kita dapat fresh ya, dapat udara fresh ya, sebab akar ni menjadi filter. Jadi kalau orang itu duduk sini, duduk di bawah pokok ni, dia dapat apa kita katakan filter alam, di mana kita duduk mendamaikan. Itu adalah di antara, insya-Allah. Okey, kita ke atas lagi ya. Ini kawasan resort yang dimiliki oleh Jerai ya, di puncak Jerai. Kita akan membuat program kita di sini pada hari Sabtu nanti, insya-Allah, kalau tidak ada perubahan. Belajar tentang ilmu herba di sini, di hutan. Kita menyesat ke hutan sini, insya-Allah. Ini adalah salah satu yang disebut sebagai plantago. Ya, ini pokok plantago. Plantago major, orang panggil mayor. Di antara pokok plantago ni sama pokok psyllium, tapi psyllium tu yang lebih besar dia punya bijinya. Ini juga untuk pelawas, untuk batu ginjal, batu dalam empedu, untuk demam, untuk liver. Itu anak-anaknya. Kita boleh lihat pokok plantago tu. Itu anak-anaknya yang kecil. Biasanya ada tumbuh di kawasan-kawasan tinggi. Jadi kalau sudah 1,000 meter di paras laut, biasanya kita akan jumpa pokok plantago ni. Untuk demam kuning juga bisa digunakan dengan cara kita rebus ya. Kita rebus sampai mendidih dan kita minum lah. Itu di antaranya. Dan ada satu produk khas yang sangat mahal, iaitu psyllium. Psyllium, daripada kulit psyllium tadi dia panggil psyllium khas. Itu digunakan untuk kolon, untuk pembersihan kolon, sama juga dengan ini. Tapi ini gunakan daripada daunnya yang keseluruhan kita gunakan ya, insya-Allah. Disebut sebagai kayu angin ya, kayu angin. Ini sangat baik, digunakan khususnya untuk sinusitis. Dan bunga ini ataupun kayu ini digunakan untuk awet, sesuatu herba yang kita masak, mengelakkan daripada rosak ya. Kayu angin ini juga digunakan untuk sakit sendi, sakit urat juga digunakan. Sini biasanya bagi tempat tinggi begini ada kayu angin ya. Dan selalunya jumpa kayu angin ini yang banyak sekali di Kalimantan ya, di hutan-hutan Kalimantan, Sulawesi, yang begitu banyak sekali. Kegunaan ya.
Dan di bawah ni ada dipanggil elken. Yang kita boleh tengok di bawah tu dia macam lumut itu. Ya, kalau dipanggil elken. Dan dijual buat juga untuk ubat kanser dan juga sebagainya. Yang penting tanaman ini dia mengandungi kadar antioksidan ya yang tinggi. Apa yang Pak Ji nak sebutkan ini, sekarang sudah tak banyak lagi tanaman ni. Dulu banyak di pokok pinang ya, pokok kelapa, tapi hari ini sudah tidak banyak lagi ya. Yang kebanyakannya kalau ambil terpaksa ambil daripada Kalimantan lah yang masih lagi menjual ya. Itu dia antara, dan dia ada berbagai-bagai spesies yang boleh kita tengok, insya-Allah. Okey, ini kita tengok apa lagi ya di depan ini. Ni kalau tak salah ni juga itu dia elken, nampak lagi kayu angin yang letak di sini. Banyak sekali. Ini elken. Ni elken ini. Ni dia yang kecil-kecil ni. Ni juga elken, dia jenis elken jugalah. Ya. Ini digunakan dalam perawatan ya. Ya, lihat lagi. Oh, ini adalah pegaga ya, daripada pegaga gunung Centella exotica. Yang jenis ini sangat baik ya, jenis kecil dan batangnya berwarna ungu. Biasanya spesies ini yang kita tanam ataupun biasa diambil di gunung-gunung. Kalau di Indonesia juga di gunung-gunung ya, di Gunung Selamat yang diambil. Pegaga ini mempunyai anti kanser dan juga boleh untuk mengelakkan daripada hemodialisis ya, untuk mengelakkan daripada kerosakan buah pinggang. Itu di antaranya. Boleh kita naik lagi ke sini. Itu jalan-jalan lewat seperti ini. Pengobatan pengetahuan kita. Puding juga digunakan, daun puding ini direbus ya, dan digunakan untuk rawatan kanser. Berak berdarah ya, juga gunakan puding. Ini yang Pak Ji sebut elken tadi ni, elken. Ini elken ya. Ini kayu angin, jenis elken juga. Itu dia, banyak kita panggil lumut, orang kita panggil lumut. Sebenarnya dia disebut elken ya, elken. Okey, kita lihat di atas tadi. Ini nampak pegaga ada tumbuh seperti pegaga. Rumput ya, yang akarnya itu bau macam minyak wangi, minyak angin, minta maaf, minyak angin. Rumput minyak angin ataupun orang panggil rumput kayu putih. Bukan baunya sama seperti bau kayu putih
Baru kayu putih itu selalunya pohon yang besar tapi ini daripada pohon yang kecil saja. Dibuat juga buat minyak untuk anak-anak kecil, kembung perut dan sebagainya. Ini juga kita gunakan. Insya-Allah ya, masya-Allah begitu banyak sekali hazanah rimba ini. Sayang sekali kalau kita tak pelajarinya. Coba lihat malangan di bawah ni. Baik, alhamdulillah kita telah selesai sikit pengembaraan ringan santai-santai di Gunung Jerai, dan insya-Allah nanti kita ketemu lagi dalam program yang akan diadakan. Insya-Allah mari kita nikmati keindahan di Puncak Jerai ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawasan diri penuhi dada dengan ilmu, wawasan agama bekalan masa depan dan akhirat. Kuat usaha jujur dan amanah, sentiasa mengharap keredaan Allah. Kuat usaha jujur dan amanah, sentiasa mengharap keredaan Allah.